Apa? Oh. Ni tersumbat, ni tersumbat. Ni, buat macam ni. Macam ni, picit kat sini. Sini, ni. Di sini, picit ni. Nanti dia akan apa ni. Macam ni, Syafiq. Ni aku belajar apa Auckland tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika war rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sempat. Apa khabar semua? InsyaAllah mudah-mudahan terbaik. Salam Sabtu untuk anda semua. Salam hujung minggu. Mudah-mudahan ada banyak perkara yang baik mampu kita lakukan di hujung minggu ni. Bagi yang sedang bercuti, selamat bercuti. Dan mudah-mudahan kita diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Taala kan untuk manfaatkan sesuatu yang baik pada setiap masa yang kita ada. Semoga kan bagi mereka yang berkeluarga dapat kita manfaatkan dengan keluarga kita. Kita ni banyak masa habis, kita habiskan banyak masa dengan rakan-rakan pejabat kita, rakan-rakan organisasi kita. Kita sampai tak ada masa untuk keluarga kita. Allahu Akbar. Yang akan menangis bila kita meninggal besok, berhari-hari, berterusan, terasa kehilangan bukan kawan-kawan kita, anak-anak kita, pasangan kita. Jadi pelik kan, masa untuk mereka tak banyak. Sedangkan mereka lah yang akan banyak habis. Mereka lah orang yang paling banyak habiskan masa mengingati kita. Mereka lah yang akan bersedih berhari-hari, malah ada yang bertahun teringat. Dan Allahu Akbar, subhanallah. Ada seorang tu kenalan Pak Lis. Kak, kenapa kakak memang tak nak kahwin lain ni? Selalunya perempuan ni dia susah kahwin kalau suami dia meninggal. Ada yang kahwin kalau masih muda tu dia kahwin lah. Tapi ada juga yang tak kahwin walaupun dia muda. Dia kata apa? Teringat abang, teringat arwah abang. Dia kata dia tinggalkan sesuatu yang besar dalam hidup kakak. Jadi kakak tak nak share dengan orang lain lah. Kakak, biarlah kakak dengan dia saja kan hidup ni. InsyaAllah kan, anak-anak pun ada, alhamdulillah. Akan ada macam tu kan. Allahu Akbar kan. Kita nak tinggalkan satu yang terbaik untuk pasangan kita. Dan kenangan-kenangan yang diabadikan dalam kehidupan pasangan kita. Sebab itulah penting untuk kita faham Allah ni sentiasa bersama kita. Kita yang tak nak bersama dengan Allah. Banyak kita tinggalkan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau kita fahamlah betapa kasih dan sayangnya Allah kepada kita, kita takkan persia-siakan kasih sayang. Orang yang penuh kasih sayang, dia akan bagi kasih sayang. Orang yang ada kasih sayang, dia akan share kasih sayang. Dah tak ada nak share macam mana. Tak ada kasih sayang, nak share macam mana kan? Tapi orang yang ada kasih sayang, dia akan share kasih sayang tu. Allahu Akbar kan? Jadi manfaatkan masa yang ada dalam kehidupan kita pada saat ini untuk kita share, kongsikan kasih sayang kita. Allahu Akbar. Kan? Beri kepada orang yang berhak untuk dapat. Faham? Ini dah ada bini, dah ada anak-anak berderet 6-7 orang. Cari perempuan lain. Dia nak bagi kasih sayang dia pada perempuan lain. Sedangkan isteri dia pun dia tak bagi dengan yang terbaik, paling maksima. Tak ada impak maksima. Dia nak bagi pada orang lain. Anak-anak dia pun dia tak banyak masa. Dia ada masa untuk perempuan yang belum tentu jadi jodoh dia. Belum tentu akan jadi pasangan dia. Belum tentu dia akan nikahi perempuan tu. Kadang-kadang lebih teruk, lebih hina. And bila berkawan dengan bini orang pula, lagi sedih. Confirm tak akan dapat kahwin. Confirm tak akan dapat bersatu. Dia dah ada bini, kawan dengan bini orang, bawa keluar kulu kili dengan nama outstation. Banyak. Allahu Akbar, subhanallah. Beri
kasih dan sayang tu kepada orang yang berhak dapat. Bagi mereka yang berhak untuk memiliki. Kenapa kita nak bagi pada orang yang tak berhak memiliki kasih sayang kita? Kalau saya ada harta, saya nak beri harta saya kepada orang yang berhak memiliki. Keluarga saya, orang susah, orang miskin, orang fakir, dia berhak untuk dapat zakat saya. Dia berhak untuk dapat sedekah saya. Kenapa kita punya kebebalan ni nak diterjemahkan dalam hidup, kita sedekah pada orang kaya? Betul ke tu? Kita sedekah pada orang kaya. Jadi kekayaan kita yang kita ada, harta tu kita bagi pada orang kaya, dia tidak menilai dengan nilai yang baik. Dia tak menghargai. Tapi kalau bagi kekayaan kita tu, harta kita bagi pada orang benar-benar memerlukan, dia akan menghargai apa yang dia dapat. Macam itulah dalam kehidupan keluarga kita. Kita beri kasih sayang tu kepada orang yang berhak untuk dapat, berhak memiliki. Dia akan menghargai benda tu. Dia akan rasa benda tu sangat penting dalam hidup dia. Ni kau bagi pada bini orang. Apa kejadah pemikiran otak macam tu? Bagi kat bini orang. Orang tu ada suami yang berhak untuk bagi pada dia. Yang kau bagi pada dia apa hal? Engkau buat dia dalam keadaan keliru. Dia pula fikir, kalau dia inilah jadi suami aku kan bagus. Bermakna engkau sedang mempertikaikan urusan Allah. Engkau sedang mempertikaikan takdir Allah. Bukan sikit orang bercerai suami isteri kerana ada skandal dengan suami orang, ada skandal dengan isteri orang. Allah sedih. Satu kes yang datang kat saya, saya nak kongsi kisah benar. Dia ni tinggal kat taman perumahan. Tapi yang paling best, isteri dia ada skandal dengan orang taman yang sama, iaitu suami orang. Malam-malam suami isteri ni boleh keluar perlahan ikut pintu belakang. Allahu Akbar. Suami ni perasan lah kan. Dia ingat suami dah tidur. Mula-mula suami tak perasan. Lama kelamaan ialah Allah bila sayang hamba dia, Allah akan bagi kita faham. Allah bagi kita sesuatu perasaan, kan? Rasa tak sedap hati. Satu hari dia nampak isteri dia bangun, kan? Rupanya isteri dah biasa buat. Keluar pintu belakang, jumpa jantan, kan? Satu taman. Satu taman. Suami orang. Nampak tak? Bila maksiat dah bersarang dalam minda, bila noda dan dosa telah menjadi akar umbi ke dalam kehidupan kita, kan? Maka apa orang kata, apa nanti orang pandang, semua dah tak iran dah. Dosa pahala dah tak ada perkiraan dah. Tak ambil pertimbangan. Nampak tak? Allahu Akbar. Sedih. Suatu ramai anak-anak remaja, kan, jadi jalannya salah, jalannya sesat, kerana datang pada mak bapak yang sesat. Mak bapak yang tak pimpin dengan baik. Mak bapak yang tak pandu dengan baik. Satu, bila kita tengok anak kita buruk, kita kena pandang diri kita dulu. Jangan pandang orang. Kan? Kena pandang diri kita. Kita ni suka pandang orang. Kita suka menilai orang. Sedangkan penilaian tu patut kita bagi pada diri kita. Patutnya kita semak diri kita. Sepatutnya kita periksa apa yang telah kita buat. Sepatutnya kita analisis perjalanan hidup kita. Kita menilai anak orang, tapi anak kita macam mana? Kita salahkan anak orang kerana mempengaruhi anak kita, tapi peranan kita membangunkan anak kita kat mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Jadi beri kepada orang yang berhak untuk terima. Beri kepada orang yang berhak untuk memiliki apa yang kita ada. Itu sangat penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Kalau kamu ada sayang, kamu pasti bagi sayang pada orang lain, kan? Tapi bagilah pada orang yang betul. Apa kejadah kita punya pemikiran, dah bercucu dah. 3-4 orang cucu. Bagi sayang pula kepada rakan sepejabat. Bagi sayang pula pada pekerja bawah kita. Orang tu semua anak dara orang, bini orang. Yang kau bagi sayang buat apa? Yang akhirnya menimbulkan konflik dan juga skandal. Saya majikan. Contohnya, saya ada pekerja saya. Kalau saya nak bagi sayang, sayang yang saya bagi itu sekadar sayang seorang majikan pada pekerja. Bukan sayang daripada seorang lelaki kepada seorang wanita. Nampak tak? Kita bagi sekadar apa yang patut kita bagi. Nampak tak? Allahu Akbar. Kita bagi sekadar apa yang patut kita bagi. Sekadar apa yang patut dia terima. Dia pekerja kita. Kita jangan bagilah cinta kita pada dia. Kita bagi sayang kita tu, sayang seorang majikan, sayang seorang bos, sayang seorang pegawai, sayang sebagai seorang line leader, sayang sebagai supervisor, sayang seorang eksekutif kepada orang bawah dia. Sekadar tu je.
Ini main mati level marketing. Keluar malam, tetap malam. Satu grup, lama-lama ada skandal antara satu sama lain. Suami kat rumah ingatkan isteri betul-betul lah nak cari pendapatan untuk keluarga. Nampak tak? Satu, suami juga perlu ambil tahu. Mana boleh bini kita keluar malam atas nama nak cari rezeki. Keluar malam tu kau, bukan bini kau. Bini kau wajib duduk dalam rumah. Duduk sama keluarga. Harta ni kau cari sampai mati pun tak settle. Harta ni kau cari tak pernah akan berakhir. Satu, kita minta pada Allah apa? Ya Allah, cukupkan rezeki aku. Cukupkan, itulah kunci paling besar. Ada orang dapat RM10, ada orang dapat RM100. Yang dapat RM10 tapi diminta cukup, maka cukuplah keperluan itu untuk dengan nilai RM10. Tapi kalau orang tak minta cukup, datang RM100, RM200, RM1000 dia tak akan rasa cukup. Suatu orang yang contoh, dia buka kontraktor, syarikat kontraktor. Sana makan, sini makan, sana juluk, sana tipai, sana tipu. Pasal apa? Tak pernah cukup. Nampak tak? Tak pernah minta cukup. Mintalah cukup. Satu, kalau kita minta, ya Allah, mudah-mudahan cukuplah apa yang aku makan ni. Rezeki ini, mudah-mudahan cukuplah. Satu, ada orang, dia makan sepinggan tu, dah cukup. Ada orang makan sepinggan, komplain. Kalau madrasah saya ni, mak bapak lah. Dia tak makan kat pasar, tapi dia komplain lebih. Apa dia? Apa kata dia? Anak saya makan tak cukup. Nak cukup macam mana? Yang makan macam mana boleh jadikan cukup? Ini is very subjektif. Nampak tak? Kan? Makan yang macam mana boleh jadikan cukup? Kita pergi kat hotel, makan apa? Buffet style. Tengok ada 100 hidangan. Engkau rasa kau boleh makan 100 hidangan ni? Masa kau datang tu, kau rasa macam nak makan banyak. Betul tak? Engkau makan ni, kau dah kenyang. Engkau dah sangkut. Perut memboncit. Dan dah tak boleh makan dah, betul tak? Cukup ni kan, adalah satu permintaan hamba kepada pencipta dia. Sebab dia saja yang tahu cukup tu untuk kau makan. Level kat mana, tahap macam mana, darjahnya bagaimana. Faham tak? Jadi minta lah pada Allah. Wahai Allah, cukupkan keperluan aku. Cukupkan rezeki aku. InsyaAllah. Kan? Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Nampak tak? Allahu Akbar. Jadi, mesti ada. Orang nak cakap apa, orang nak hina, nak kutuk, nak fitnah, tu hak orang. Biarkanlah. Takkan mampu kau melayan semua ni. Faham tak? Jadi pentingnya, dengar ni. Ini poin paling besar yang saya nak kongsi pada anda. Yang paling penting, hidupmu kerana Allah, bukan kerana makhluk. Nampak tak? Apa pun Allah bagi pada kita, itu adalah urusan Allah kepada hidup kita. Bukan urusan kepada orang lain. Abang nak bagi anak macam ni, suami macam ni, isteri macam ni, abang nak bagi, itu hak dia. Ada orang dapat suami yang baik, Alhamdulillah. Tapi anak pula buruk. Ada orang dapat anak-anak yang baik, tapi suami atau isteri yang buruk. Ada orang dapat suami baik, isteri baik, anak-anak baik, tapi dapat mentua yang buruk. Dapat ipar dua yang lingkup. Asyik nak mempertikai, asyik mencocok, asyik nak memfitnah, asyik nak melaga-lagakan. Ada juga. Ada orang pasangan yang Alhamdulillah hubungan baik, tapi tak dapat mak yang baik. Nampak tak? Ada juga orang tak dapat mak yang baik. Mak yang sentiasa mengungkit, mak yang sentiasa melaga-lagakan anak. Ada, bukan tak ada. Saya handle kes banyak lah. Kadang-kadang pelik seorang ibu, tetapi minda dia tak letak pada seorang ibu. Allahu Akbar. Ada juga ibu yang suka jaja cerita anak-anaknya pada orang lain. Ada juga. Kan? Macam-macam manusia ni. Kan? Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham? Jadi siapapun kita nak terjemahkan kehidupan kita sebagai hamba yang memerlukan Allah. Ya Allah, cukupkan rezeki aku, ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah kehidupan aku, ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah keperluan aku, ya Allah. InsyaAllah, hidup kamu tenang. Walaupun kamu hanya pakai kereta kancil je, naik sampai 5-6 orang, tak pernah rosak, tak pernah tercabut tayar. Nampak tak? Sebab kau minta cukup. Alhamdulillah. Kau pakai kereta kancil ke, kau pakai kereta Proton ke, tetap sampai ke destinasi. InsyaAllah. Ajar anak-anak untuk terima kehidupan itu. Kadang-kadang mak bapak ni dia tak ajar anak untuk menerima kehidupan yang sedia ada. Dia ajar anak dia cara berfikir yang salah. Maka salahlah yang tumbuh. Salahlah yang terhadir. Salahlah yang terhasil. Nampak tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Dengan anak ni kita kena berterus terang.
Dengan anak ni kita ajak dia berbincang. Dengan anak ni kita berbual tentang pencapaian hidup kita sekarang. Jangan tipu dia. Jangan mengada-ngadakan cerita. Dan saya lihat ini kerap berlaku dalam kehidupan saya sebagai pemilik madrasah. Kalau keluarga kita susah, cakap juga anak, mak susah, mak tak mampu bayar yuran. Doakan mak je nak, semoga nanti mak dapat bayar yuran. Dah settle. Ni tipu anak. Tak bayar yuran tapi cakap, mak dah bayar setiap bulan. Pandai-pandai madrasah minta-minta. Hakikatnya tidak. Dia cakap betul pada anak. Jadi anak ni ingat madrasah ni menipu. Jadi itu semua konflik yang berlaku pada setiap masa. Kalau di sudut madrasah saya lah yang saya kongsikan, cerita dia tu terang, tak rugi kan, tak jadi hina sebenarnya. Kita kalau miskin bukan hina. Hinanya bila kamu tipu. Hinanya bila kamu jauh pada Allah. Hinanya bila kamu tinggalkan Allah. Hinanya bila miskin tapi tak solat. Hinanya bila miskin tapi tak buat baik. Nampak tak? Sebarkan yang buruk. Sebarkan perkara yang tak benar. Sebarkan perkara-perkara yang Allah tak reda. Faham ke faham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebarkan kasih sayang. Hari ini tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, kita hidup di zaman pengakhiran. Manusia dah tak banyak kasih sayang. Kalau kita tengok kat Facebook, kalau kita tengok kat TikTok, kat Haji, komen banyak komen negatif. Maki, hamun, hentam, kan, membinatangkan orang, macam-macam binatang ni masuk. Allahu Akbar. Kutuk, caci, hina. Allahu Akbar. Itu tandanya manusia sudah hilang kasih sayang. Manusia semakin jauh daripada kasih sayang. Manusia dah leaking of kasih sayang. Takkan kita yang faham ni nak buat benda sama. Tak tahu jangan bicara. Tak faham jangan bercakap. Simple je. Ini sama lorat nak bercakap. Ustaz dengan ustaz bergaduh, kan? Kita sama lorat masuk kat komen hentam ustaz yang kita tak suka. Sedangkan ilmu kita jauh berbanding ustaz yang kita tak suka tadi. Allahu Akbar. Nampak tak? Oleh kerana kita taksub pada ustaz kita, maka kita rasa terpanggil bertanggungjawab mempertahankan ustaz kita. Tak apa nak pertahankan dia, tapi ada ilmu tak? Faham agama tak? Ini kontam orang tu. Orang yang kontam tu mungkin dia benar. Orang yang kontam tu mungkin dia kuasai ilmu. Kan? Seorang lelaki berilmu. Semalam Habib cerita kita satu kisah sangat menarik. Kisah dia simple je. Seorang lelaki, dia kata pada orang lain dia dikenali sebagai orang yang ilmu, Habib, orang yang berilmu, banyak ilmu. Kalau dia berhujah, dia nak menang je. Dia je betul. Dia je pandai. Dia je yang hebat. Satu hari dia berbincang dengan seorang ulama besar, seorang wali Allah. Maka wali Allah tanya pada dia, ilmu kau ni berapa besar telah menyelaputi hidup kau? Banyak mana ilmu kau? Dia kata, separuh dunia ni ilmu aku. Bagus. Separuh dunia ni ilmu aku. Sifat 20, ilmu. Kan? Ilmu ni, separuh dunia ilmu aku. Bila dia berdebat dengan wali Allah ni, dia nak menang tak? Wali Allah kata, kau tengah bercakap di bahagian yang bukan ilmu kau. Separuh tu, kau bercakap di separuh yang bukan ilmu kau. Terdiam dia. Nampak tak? Separuh ni ilmu dia, separuh lagi dia tak tahu. Maka bila dia tengah berhujah dengan wali Allah ni yang ilmu dia tinggi, wali Allah tu kata, lebih baik kau diam sebab kau tengah bercakap benda yang kat sini, yang kau tak kuasai. Terdiam dia. Jadi dalam hidup ni tuan-tuan, kan, minta Allah cukup. Minta Allah bagi kita yang cukup tu. Alhamdulillah. Tolong cek. Relax, tenang, kan. InsyaAllah. Lepas ni pakai mask. Kalau tak pakai mask, pastikanlah bilik tu bersih. Tu je. Sapu, kan. InsyaAllah. Faham ke faham ni sahabat-sahabat? Fadilah, ada soalan tak Fadilah? Bacakan soalan Fadilah. Akaun BSN? Kita ada akaun BSN. Saya tak ada akaun BSN. Han. Siapa staff kita ada BSN? Mak ada tak yang ada BSN? Siapa ke? Ada siapa BSN ni? Ustaz Khadijah BSN ni. Boleh tumpang lah. Kalau dia nak masukkan ke BSN, kita boleh tumpang. BSN. Soalan apa? Soalan. Saya nak soalan. Soalan Bagi soalan. Fadilah kat TikTok
Syafiq tak sihat. Dia punya ingus penuh kat otak. Dia tuang-tuang dia ingus keluar kat telinga. Jangan nangis, Alai. Isu ada sini. Ha? Daripada platform F, Puan Liza Muhammad Hamizi. Assalamualaikum Pak Haris. Hari ini genap 16 tahun ulang tahun perkahwinan saya dan suami. Doakan semoga hubungan kami kekal hingga ke akhir hayat. Ia dalam membesarkan anak dan seorang anak syurga terlantar. Allah Akbar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semua kita Allah kekalkan hubungan kita. Dan berpisah di dunia, bersatu di akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Berpisah hanya dengan kematian, bersatu bila Allah hidupkan kita balik, menjadi teman kita kat syurga, insya-Allah. Faham? Dan ada orang kata, ustaz, saya dapat bidadari, kalau boleh tak nak isteri saya boleh. Puih, kurang ajar kau. Wanita yang kau namakan isteri tu, dia akan lebih cantik daripada bidadari syurga. Kalau kau pilih isteri kau, Allah akan tarik apa yang ada dalam hati isteri kau ketika kat dunia. Tak nak kongsi, dia nak suami dia saja. Cemburu, curiga, semua tu tak ada lagi dalam syurga. Ketika engkau ada bidadari, isteri kau juga akan bersama dengan kau nanti. Kalau dua-dua ke syurga Allah. Nampak tak Dan dia lebih cantik daripada bidadari-bidadari yang ada, insya-Allah. Faham ke faham? Jadi minta Allah, ya Allah cukupkan keperluan hidup aku. Insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan yang kita fikir sekarang, bagaimana kehidupan akhirat kita besok. Dunia tempat sakit, akhirat tempat untuk kita menikmati segala keindahan. Dalam Quran Allah bagi tahu betapa orang ramai, manusia ini ramai berpusu-pusu, berebut-rebut untuk dapatkan dunia yang nikmatnya sedikit berbanding akhirat. Orang tak faham. Satu, kita minta Allah bagi kita faham. Mudah-mudahan kita menang. Ada soalan lagi? Daripada TikTok Muhammad Najib, Pak Haris, ada doa atau zikir untuk dalam kesusahan? Datang tak program saya nanti? Antara Nabi pernah ajar, Ya Hayu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Ya Hayu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Nabi pernah baca benda tu. Doa ni, zikir ni, ketika dalam kesusahan. Allahu Rabbi la usyrika biha. Nabi pernah baca juga. Ada banyak sahabat, kalau tak hafal mana-mana zikir, mana-mana doa, tak hafal, baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni 1001 kebaikan penawar ubat. Ubat kepada hati, ubat penenang, ubat kedamaian. Baca, ya Allah, dengan berkat surah Al-Fatihah ini berikan aku ketenangan. Ya Allah, dengan berkat surah Al-Fatihah ini tunjukkan aku jalan keluar daripada kesulitan. Ya Allah, dengan berkat surah Al-Fatihah. Tapi bacalah. Baca surah Al-Fatihah, dah baca. Ya Allah, dengan berkat surah Al-Fatihah ni, Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk merentasi cabaran yang kau tetapkan dalam hidup aku, yang telah kau takdirkan hidup aku. Ya Allah, dengan berkat surah Al-Fatihah yang aku baca sebentar tadi, jadikan aku orang yang tabah dalam kehidupan ini. Wahai Allah, dengan berkat surah Al-Fatihah yang aku baca tadi, Ya Allah, jadikan aku orang yang sabar, jadikan aku orang yang reda, jadikan aku orang yang kau pimpin, yang kau beri kasih sayang. Faham? InsyaAllah. Boleh? InsyaAllah. Kalau ada masalah kewangan, ada masalah duit, tekanan, baca surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Letak duduk surah Al-Waqi'ah boleh mana-mana, tapi ada yang Nabi sebut lepas maghrib. Bacalah surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah. Boleh? Zikir, banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Itu juga adalah ubat paling mujarab. Saya sebut ubat paling mujarab. Ada seorang lelaki di benua Arab, saya lupa negara mana, dia ketika dia tengah buat kerja, tiba-tiba kena serangan jantung. Dia bergegas dihantar ke hospital. Ketika di hospital, doktor buat pemeriksaan, dia stroke, dia terus koma. Dia terus koma. Kesan daripada serangan jantung tadi, dia terus koma. Ketika doktor rawat dia, doktor terperanjat. Sebab bila doktor dengar denyut jantung, doktor dengar bunyi selawat. Doktor terdengar bunyi macam selawat. Jadi doktor minta nurse, awak dengar tak apa saya dengar? Dia dengar bunyi macam selawat.
takdirnya lelaki ni dia nak apa mau kau? Takdirnya selepas 2-3 minggu lelaki ni sedar daripada koma dia. Sama. Sedar pada koma dia. Kemudian doktor ni tanya, kan, saya dengar jantung awak dia dengar kan macam bunyi selawat. Lelaki tu senyum je, tak jawab apa-apa. Sebelum dia keluar, dia jumpa doktor tu secara peribadi. Doktor, dalam kehidupan jangan tinggalkan Nabi. Jadi doktor tu faham lah, dia banyak selawat. Selawat tuan-tuan. Siapa yang selawat saja tahu, faham. Surat daripada Ketua Menteri Madrasah. Berita baik lah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Wabi Rauf bagi surat. Kan kita kata kasih sayang. Kita berkasih sayang pada semua orang. Nanti Allah tahulah bagi kasih sayang dia macam mana. Jangan pertikaikan Allah. Jangan, orang ni saya tak suka, orang tak suka. Siapa kita tak suka orang? Siapa pun orang tu, prinsip yang saya belajar daripada guru saya, simple je, mudah. Apa dia? Berkasih sayang pada semua orang, walaupun hati kita berat nak berkasih sayang dengan dia. Kadang-kadang kita terikat dengan parti, kadang-kadang kita terikat dengan blok-blok tertentu. Kan? Kadang-kadang kita terikat dengan keturunan dan bangsa. Betul tak? Berkasih sayanglah dengan semua orang. Sebab kasih sayang tu, contoh saya ada kawan berbangsa Cina. Sebab kita ni dengan dia sentiasa bagi kasih sayang. Masuk Islam dia. Saya ada kawan masuk Islam. Saya ada kawan masuk Islam. Sebab kuncinya kasih sayang. Kan? Dia respect kita sebab meraih dia. Dia Cina and Kristian. Dia masa sama saya bujang lah, dia lepakkan kita. Kita tak pernah pertikaikan dia Kristian. Tak pernah pertikaikan dia Cina. Kita bagi dia kasih sayang. Kita makan, dia pun sama-sama makan dengan kita. Kita raih dia semua tempat. Akhirnya dia jatuh cinta pada agama kita. Sebab qudwah hasanah. Contents ni kasih sayang. Kita bukan buat contents. Kan? Pengisian ni lah kasih sayang. Banyak kasih sayang. Allah akan bagi. Kan? Allah bagi cash nampak, tunjuk kita. Kan? Waktu saya cerita pasal kasih sayang, surat Ketua Menteri sampai. Dapat sesuatu yang bermanfaat untuk madrasah saya, bukan untuk saya, bukan untuk poket saya, untuk madrasah saya. Alhamdulillah. Nampak tak? Sebarkan sayang. Faham Nurin? Kasih sayang. Tapi pada orang yang berhak. Faham? Soalan? Daripada platform Y, Miss Bal. Assalamualaikum Pak Adis. Macam mana cara nak kekal sentiasa bersangka baik dalam kehidupan? Kau bina hubungan dengan Allah macam mana? Ada tak kita bersangka baik dengan Allah? Banyak orang tak bersangka baik dengan Allah. Buktikan Pak Adis bila kau susah. Bila kau jatuh. Hilang kunci pun dah bising. Selipar kau letak tadi, lepas tu kau turun kat masjid, kau tengok selipar kau dah tak ada, kau dah mengamuk. Kasut kau hilang, kau dah mengamuk. Kau dah tak bersangka baik dengan Allah dah. Sedangkan semua benda tu Allah yang aturkan. Macam mana kau nak cari selipar kau? Engkau masuk pintu lain, kau keluar pintu lain, lepas tu kau cakap, oh nak ambil selipar kau. Dah ambil kasut kau. Tak? Mak. Dengan Allah kita sendiri pun kita langgar. Allah uji kita kadang-kadang kat rumah sendiri pun boleh terantuk. Kat rumah sendiri pun terlaga dengan kursi meja. Dah mengamuk. Siapa letak kursi tengah-tengah ni? Contoh kan. Bersangka baik saja dengan Allah. Setiap apa yang berlaku tu Allah nak bawa kita dekat dengan dia. Allah hadirkan rahmat dia bersama dengan kejatuhan kita. Bersama dengan kesusahan kita, kesulitan kita. Kalau kita boleh bina macam tu, maka akan terpancarlah baik sangka dalam kehidupan. Hablum minallah, hablum minan nas. Nampak tak? Itu bukan senang. Sebab itulah, kalau nak banyak bersangka baik dengan makhluk dan juga kepada Allah, kena banyak berzikir. Kena banyak tarbiyah hati. Kena banyak ingat Allah. Allahumma aini ala zikrika. Ya Allah, tolong aku untuk ingat engkau. Engkau asyik ingat TV, asyik ingat cerita Korea, cerita Hindi.
Engkau asyik ingat perempuan sana, perempuan sini. Engkau ingat laki sana, laki sini. Engkau ingat kerja engkau. Mana Allah dalam hidup engkau? Mana Allah dalam perjalanan hidup engkau? Mana Allah dalam jiwa engkau? Mana? Semayang pun nak cepat. Semayang pun last minute. Akhir-akhir waktu. Semayang pun tak ingat banyak. Kalau tak mampu nak khusyuk daripada mula sampai hujung, jangan sampai tak khusyuk langsung. Sedaya upaya untuk tarik. Sedaya upaya untuk tarik. Allahu Akbar. Kan dapat khusyuk sekejap tu sebab nak masuk niat. Betul tak? Kau tak Allah. Allah. Orang sebelah sepak muka kau. Terganggu solat dia. Kau asyik Allah dia terpanjat. Dia pun tak dapat buat takbir. Kan? Faham? Kan? Bila kita diuji oleh Allah dengan makhluk, kan? Macam nak bersangka baik dengan makhluk tu? Bila kamu ada matlamat akhirat untuk digapai, dicapai, maka dia akan datang sendiri ingatan itu. Dia akan datang sendiri pemikiran. Dia datang sendiri bicara. Ya? Bila orang buat, tak apalah. Allah tahu mana terbaik. InsyaAllah. Engkau ni sabar betul engkau ni. Orang cerita pasal engkau, orang kutuk engkau. Biarlah, dia penat, dia berhenti. Tapi kita dengan Allah lain. Kita zikir. Kuatkan aku ya Allah. Aku tak cukup kuat. Kita jaga solat. Kita sujud minta bantuan Allah. Minta pengadilan daripada Allah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab kita hidup dengan pelbagai sifat manusia. Ada orang sifatnya macam Abdullah ibn Ubay. Ada orang sifatnya macam Abu Lahab. Ada orang sifatnya macam Abu Jahal. Ada orang sifatnya tawaduk seperti Abu Bakar. Taklah macam Abu Bakar. Sebab tu maknanya orang yang tenang. Orang yang susah hati kalau dia susahkan orang. Abu Bakar ketika termakan sesuatu yang dikatakan subahah, dia jolok keluar balik, muntah sampai habis. Lepas tu dia kata, ya Allah, ini yang upaya aku buat. Takut. Perasaan takut tu tak ada kat kita. Satu, kita banyak buruk sangka dengan orang. Kita banyak claim, banyak blame. Sebab perasaan takut tak wujud. Takut pada azab Allah tak wujud. Sedangkan kubur sedang beraksi setiap saat. Kubur sedang beraksi setiap saat. Siksaan kubur sedang berlaku. Ya, siksaan kubur itu berlaku. Saya takap pada pelajar-pelajar saya. Ni Afiq, kau sini Afiq. Ni Afiq ni. Contoh. Saya kenalkan Afiq ni. Ini saya cakap banyak kali pada semua pelajar saya. Ini teknik motivasi saya. Kau berdiri belakang Abang Rizal. Kau berdiri belakang. Supaya orang nampak muka kau. Nak kenalkan kau ni bukan senang. Kan? Nampak? Belakang Abang Rizal. Dah. Nampak Nampak lah. Tak nampak sebelah sini. Ni Afiq namanya. Nampak tak? Ni Afiq namanya. Ni pelajar saya. Kan? Yang banyak masa saya peruntukkan untuk dia. Mak dia meninggal. Jadi untuk memotivasikan dia, saya selalu ingat, apa yang kau buat ni, salah satunya ialah nak selamatkan mak dalam kubur, betul? Apa pun kau buat, kau baca Quran, terus masuk kat mak kau. Engkau hafal Quran, terus masuk kat mak kau. Tak ada tapi-tapi tau. Seorang anak bila buat benda baik, bila buat benda-benda yang bermanfaat, terus masuk kat mak. Begitu juga kalau buat benda buruk. Saya kata pada pelajar macam ni. Nampak tak? Kalau kamu buat benda baik, baiklah sampai kat mak kamu. Kalau kamu buat benda buruk, buruklah sampai kepada arwah mak kita. Faham ke faham ni? Ni. Baru semalam cakap lagi kan. Kenapa kena rajin? Kenapa kena sungguh-sungguh? Kenapa kena struggle? Kenapa kena kerja keras? Sebab kita bercerita tentang alam barzah. Kita bercerita tentang sebuah kehidupan yang sedang dilalui oleh seorang insan yang kita sayang dan kita tak mampu nak bantu dia melainkan dengan amalan kita. Terima kasih Fik. Boleh kan? 30 juzuk kan? InsyaAllah kan? Cita-cita nak kerja kilang kapal terbang. Betul kan? Okey. Impian besar. Walaupun pelajar tahfiz, siapa ke tak ada impian? Pelajar tahfiz tapi pun ada impian. Nak kerja kan, syarikat kapal terbang. Allahu Akbar. Nampak tak? Satu, kita kena baik dengan makhluk. Kan? Kita kena baik
sangka dengan semua orang, belajar untuk dekat dengan Allah. Apa matlamat kita? Apa ala tuju kita? Apa saya cerita tadi ni? Apa kaitan dengan baik sangka? Pelajar tadi tu, bila saya bangunkan dia tentang mak dia, tentang ayah dia dalam kubur, bermakna saya sedang bangunkan dia. Bila saya tegur dia, saya marah dia, saya kritik dia, pedas, tegas, kan? Dia baik sangka dengan saya sebagai pemilik madrasah. Sebab apa? Sebab saya sedang berusaha untuk selamatkan mak dia yang saya tak pernah jumpa, yang saya tak pernah kenal, yang saya tak pernah berbual. Nampak tak? Bila kita ada matlamat akhirat, apa saja kita buat untuk bawa orang bersama menuju jalan yang sama, menuju jalan ihdinas siratal mustaqim, menuju jalan yang Allah redha. Nak berjalan di atas jalan yang Nabi pernah jalan, nak berjalan di atas jalan yang sahabat-sahabat pernah lalui. Allahu Akbar. Subhanallah. Suatu kita kena kuat dengan perjalanan hidup kita. Satu macam semalam Adun tanya kan, takkan kita nak baik sangka dengan semua orang? Bila kamu orang yang Allah dah pilih, baik sangka kamu itu adalah keuntungan besar dalam hidup kamu. Tapi letak di tempat yang betul lah. Takkan kita tengah berenang, semua buaya kita baik sangka, buaya takkan makan kita. Kena bijaksana. Satu kita minta fatanah. Ya Allah bagi aku fatanah. Itu sifat Nabi kan. Fatanah, amadah, sidik, tabligh. Itu sifat Nabi. Nabi duduk di tempat orang sembah berhala. Nabi duduk di tempat orang yang bermain dengan santau dan sihir. Sebab ada Yahudi kat situ. Nabi duduk di tempat orang-orang yang penuh pengkhianatan. Antaranya Abdullah ibn Ubay. Contohnya. Tapi Nabi hidup dengan persangka baik. Sebab dia tahu Allah bersama dengan dia. Satu dia sebar ke Islam, tidak pernah ada noktah. Walaupun ada bisikan, walaupun ada kata-kata, Nabi tetap teruskan perjuangan. Nabi baik sangka dengan Allah. Allah tak akan beri pada aku benda sia-sia. Allah tak adakan Nabi kat bumi jahiliah. Allah sayang Nabi sayang. Bermakna apa? Allah sedang beri kemuliaan kepada seorang insan bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cabaran besar. Duduk tempat orang tinggalkan agama, kembali pada agama. Itu cabaran, itulah kita punya cabaran. Kita duduk di sebuah taman yang orang tak pergi masjid dan surau. Jangan hina, jangan kutuk, jangan caci. Jangan kau gambarkan bagus. Buat kempen. Kan sekarang ada orang dah mula. Kan ada masjid penuh sesak tau. Saya rasa Allahu Akbar. Solat subuh macam solat Jumaat, penuh sesak. Saya mengharap perkara yang satu ketika dulu sangat luar biasa, pelik, sangat mustahil, dan ada beberapa masjid di Malaysia telah berjaya melakukannya. Jom kita merealisasikan impian mustahil ini menjadi kenyataan. Kita penduduk yang ada masjid dalam karya kita, jom kita ramai-ramai, jantan, yang lelaki, jom kita keluar subuh, tinggalkan binimu, tinggalkan isterimu, tinggalkan keluargamu, jom kita pergi masjid. Kita beramai-ramai, jadikan solat subuh seperti solat Jumaat. Demi Allah, wallahi, pada waktu itu, kalau kita dapat capai, kalau kita dapat gapai, kalau kita berjaya, kita akan jadi orang yang paling kuat di bumi Allah. InsyaAllah. Yakin tuan-tuan. Perjuangan kita sekarang, antaranya, nak memenuhi setiap ruang masjid di waktu subuh. Tok Imam, pengurusi masjid, ahli jawatan masjid, jom kita gerakkan gerak kerja kita. Jom kita berusaha ke arah itu. Jom kita uruskan kempen ini. InsyaAllah kita berjaya. InsyaAllah kita berjaya. Saya perlu keyakinan. Sebab dah ada beberapa masjid di Malaysia yang telah berjaya. Saya tertarik dengan seorang pelakon. Alif Satar. Nama dia Alif Satar. Alif Satar. Kan dia kongsi. Dia kata dia dah tukar jadual kehidupan dia, nak bangun awal pagi sebab nak pergi masjid. Menyaut cabaran, menyaut seruan untuk menjadikan masjid dia masjid yang penuh sesak dengan orang, seperti mana solat Jumaat tetapi berlaku pada waktu subuh. Nampak tak? Allahu Akbar. Kita juga nak lakukan perkara sama di masjid-masjid kita. Jom tuan-tuan, saya penuh keyakinan, percaya dan yakinlah, tidak akan ada penyakit, tidak akan ada kesusahan, tak akan ada kesulitan yang datang melainkan bersama dengan rahmat Allah. Dia jatuh pada orang yang ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah. Kita akan menang. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Penuhkan masjid dulu. Kalau benar cinta pada perjuangan bumi Palestin, pejuang-pejuang Hamas, kita sayang kepada mereka, kita nak mereka menang, maka doa kita mesti menang. Penuhkan masjid. Penuhkan masjid. Jom tuan-tuan, kan?
di ruang sekecil ini, saya secara peribadi lancarkan kempen untuk setiap masjid yang ada kat Malaysia, yang pengurusinya nak sahut cabaran, kita penuhkan masjid kita setiap pagi, solat subuh penuh sesak macam Jumaat. InsyaAllah kita berjaya. Kita penuhkan setiap masjid kita, kan, seperti mana berlakunya hari Jumaat, seperti semalam. Penuh orang, kita nak lakukan sekarang. Daripada satu sub menjadi 2. Kerahkan lagi usaha. Daripada 2 jadi 3. Appreciate orang datang. Tok Imam tukar muka jadi muka yang senyum selalu. Sambut orang datang dengan senyuman. Kita bukan tokoh korporat nak muka macam harimau. Kita bukan orang yang nak bersilat, nak pergi bantai orang. Kenapa nak muka ganas-ganas? Nampak tak? Muka penuh ceria, alhamdulillah. Lepas solat subuh, sebelum solat subuh bercakap sikit, alhamdulillah, syukur pada Allah. Jom bersama dengan saya bersama dengan anda untuk kita menjadikan masjid kita tempat sujud kepada jemaah lelaki khususnya. Setiap subuh kita penuh sesakkan, kan, masjid kita, kan, dengan jemaah. Kabarkan terima kasih yang hadir. Hari ini kita dapat 2 saf. Masjid kita boleh masuk 10 saf. Tinggal 8 saf lagi. Jom, mudah-mudahan besok kita dapat saf yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Kita raih yang datang. Dan kita kontak mamak kat depan. Mamak Subaidah, Mamak Nafisah, Mek Tom Yam, kan, $4 kari kepala ikan. Kita kontak Pak Man, bukan Western. Pak Man West Food. Kita kontak, minta diorang sponsor makan waktu subuh. Why not? Kenapa tidak? Mereka bersama dalam perjuangan ni. Percayalah, rezeki mereka akan melimpah ruah sebab meraih orang makan. Alhamdulillah, macam masjid kampung saya, kan, dipimpin oleh anak muda. Dan Allahu Akbar. Kan, sponsor setiap masa datang. Sebab dia gunakan pendekatan apa, prinsip apa? Cukup. Kan, setiap kali buat majlis, duit dalam akaun tak ada. Tapi dia yakin cukup. Berjaya, tak pernah tak berjaya. Hari Jumaat, kampung saya, kita bagi makan semua jemaah. Kampung saya ni dipimpin oleh seorang anak muda. Ya, hari Jumaat, semua jemaah dia ajak makan sama-sama. Makan pakai talam. Tak pernah tak cukup. InsyaAllah cukup. Nampak tak? Faham ke faham sahabat-sahabat? InsyaAllah. Kita realisasikan sekarang perjuangan besar ni. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham? InsyaAllah. Hai, cantik lama. Dah terkabur boleh. Tuan-tuan insya-Allah. Kan? Dah masuk zuhur, saya nak undur diri. Mas Syafiq mana Syafiq? Syafiq? Dia tolong Nazrul? Ke ingus? Pening balik. Okey. Syawal, panggil abang nak Syafiq. Abang saya nak berhenti dah. Salam zuhur. InsyaAllah, kalau orang Melaka, kita ingat nak main kasidah petang ni di Pantai Kelibang. Petang ni dalam pukul 5 kita nak turun kat Pantai Kelibang, nak main kasidah kat situ. Jadi siapa-siapa orang Melaka nak jumpa kita, apa? Agun Berduri. Orang lama tak jumpa Agun Berduri. Terima kasihlah Agun Berduri, saya terlepas pandang. Terima kasih Agun Berduri. Petang ni kami akan ada di Pantai Kelibang. Wadilah. Sempena program BPR kita akan turun di Pantai Kelibang. Terima kasih. Siapa ni? Man 83. Terima kasih Man. Terima kasih. Mudah-mudahan murah rezeki anda semua. Petang ni kita akan main kasidah. Anak madrasah saya akan main kasidah kat Pantai Kelibang. Saja kita main sambil-sambil dakwah. Dah lama kita buat straight dakwah sebenarnya. Dah lama tak buat straight dakwah. Ajak orang solat sama-sama jemaah. Ajar orang ambil air semayang menggunakan spray. Kita buat jemaah ada. InsyaAllah. Jadi petang ni kita akan main kasidah dan bersama dengan pelajar madrasah sambil kita nak sebarkan kasih sayang. InsyaAllah.
dengan tajuk kita hari ni kan, kasih sayang. Bila Allah hantar bantuan, tak ada orang boleh halang. Allah tak pernah lambat. Bantuan Allah tak akan lambat walaupun saat. InsyaAllah perjuangan kita penuhkan masjid khususnya subuh, and nanti datang waktu lain akan penuh ni, insyaAllah, and capai, insyaAllah. And jangan lupa program BPR Paris, program kekeluargaan, seminar keluarga 24 bulan 12 ni di Hotel Muzaffar, Ballroom Hotel Muzaffar, 24 bulan 12 hari Ahad, insyaAllah. Masih cuti sekolah lagi. Masih cuti sekolah lagi. Ahad, pasal besok tu Christmas. Jom bawa keluarga masing-masing tuan-tuan, insyaAllah. Saya undur diri. Buat yang terbaik, saya serah pada saudara Safiq. Okey? Siapa nak kambing, boleh kontak kita. Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penjuru live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita mendengarkan perkongsian yang menarik daripada Pak Aris. Salam zuhur juga untuk semua yang sedang menonton. InsyaAllah mudah-mudahan dengan perkongsian yang Pak Aris kongsikan tadi dapatlah sedikit sebanyak kita ambil iktibar dan boleh kita terapkan dalam keluarga kita, dalam kita membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada sahabat-sahabat yang bagi soalan tadi, terima kasih. Yang tak sempat soalan-soalan dijawab, mohon maaf. InsyaAllah anda boleh simpan soalan tu, dan insyaAllah untuk live berikutnya nanti anda boleh naikkan balik soalan ini. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan daripada Pak Aris. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Kepada anda yang bagi gift, terima kasih. Mudah-mudahan murah rezeki. Alhamdulillah. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti yang Pak Aris maklumkan sebentar tadi, jangan lupa untuk sama-sama kita bawa sisi keluarga kita ke mana, ke seminar keluarga bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023. Itu jatuh hari Ahad daripada jam 8 pagi hingga 5 petang. Bertempat di Ballroom Hotel Muzaffar Aikroh Melaka. Kalau anda daripada luar Melaka, exit tol Aikroh dah dekat dah. Dekat area MITC Melaka. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Dan kepada yang telah pun mendaftar, saya ada nampak tadi dalam TikTok pun ada nama-nama yang telah mendaftar. Terima kasih. Dan kepada yang belum daftar lagi, jom sama-sama daftar. Untuk yang menonton daripada TikTok, boleh dapatkan di profil kita. Seterusnya yang menonton daripada platform F dan Y, kita dah naikkan, boleh telah terus berhubung dengan kami insyaAllah untuk mendapat tahu cara untuk mendaftarkan seminar Pak Aris. Seterusnya juga kepada perempuan yang ingin menyumbang untuk madrasah Pak Aris, insyaAllah bolehlah berbuat demikian. Mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan anda, sedikit sebanyak dapat membantu madrasah dalam kita beroperasi dengan lebih lancar hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya juga jangan lupa juga jika anda ingin nak support lagi produk daripada Pak Aris, kita ada Pak Aris Coffee, minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut. Kalau dulu kita cuba kopi-kopi macam-macam jenis kan, apa salah kiranya kali ini kita cuba kopi daripada madrasah pula. Cara dia sama saja macam nak tahu info asal seminar, dapatkan di profil, kalau di TikTok, di profil TikTok. Kalau di platform F dan Y dah ada nombor, bolehlah terus berhubung dengan kami insyaAllah. Seterusnya juga jika tuan-puan berkelapangan, jom sama-sama kita pergilah support juga TikTok terbaru daripada Pak Aris, iaitu Kambing Bajet Madrasah. Kambing Bajet Madrasah, di mana kita ada buka lah kepada sahabat-sahabat di luar sana yang nak cari kambing untuk akikah, kerja kahwin dan seumpamanya, majlis-majlis kenduri kendara, bolehlah berhubung dengan kami insyaAllah. Kita boleh supply kambing untuk masak pun boleh, kita boleh, dan kambing golek pun boleh juga. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Dan inilah sedikit daripada duit yang kita gunakan untuk pembangunan madrasah kita, bayar bil utility dan seumpamanya insyaAllah lah daripada penjualan kambing-kambing tersebut insyaAllah. Seterusnya juga para tuan-puan, Pak Aris juga dah buka dah pendaftaran ke madrasah Pak Aris untuk sesi 2024. Dah buka dah untuk pelajar lelaki boleh, pelajar perempuan boleh insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Dan untuk makluman anda, madrasah Pak Aris ni terletak di Bukit Katil Melaka, namanya Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan, dan mudah-mudahan anak tuan-puan dapat menjadi salah seorang warga di madrasah Pak Aris insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk makluman anda, Pak Aris bersedia langsung daripada hari Isnin hingga hari Sabtu, daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang. Dan insyaAllah kita gunakanlah, manfaatkan masa-masa adik ini untuk kita belajar lebih banyak lagi ilmu kekeluargaan yang mungkin sekarang kita tak perasan ataupun kita rasa belum guna lagi kot. Tapi sekurang-kurangnya kita dah ada satu ilmu yang suatu hari nanti jika ujian datang ke keluarga kita, kita dah ada tindakan-tindakan yang boleh kita laksanakan insyaAllah. Jadi tuan-puan, insyaAllah jangan lupa janji temu kita bukan sekadar di dalam live. Kita jumpa Pak Aris pada 24 Disember ni insyaAllah. Mudah-mudahan Allah izinkan di Melaka, di Ballroom Hotel Muzaffar Aikroh Melaka 24 Disember insyaAllah. Terima kasih tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.